Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah kalian orang Islam memerangi Yahudi, dan kemudian akan ada batu dan kayu yang mereka akan berkata di belakangnya ada Yahudi, iaitu wahai Muslim, wahai orang Muslim, inilah Yahudi di belakang aku. Ini bila kita dengar kisah ini, nanti satu saat nanti orang Islam akan bersatu. Kesemua negara-negara Islam yang mentauhidkan kalimah la ilaha illallah akan bersatu di bawah satu payung, yang mana kita ni orang Islam akan memerangi habis-habisan kesemuanya orang Yahudi, akan berperang. Maka sampai satu detik orang Yahudi ni kalah dalam peperangan, maka mereka terus lari menyorok dekat sana, menyorok dekat sini dan sebagainya. Kerana apa? Kerana takut. Maka bila mana mereka menyorok di semua batu, di semua kayu, maka kesemua batu dan kayu tu akan berkata-kata, akan bercakap, wahai Muslim, di belakang aku ni ada Yahudi. Kecuali satu pokok sahaja yang tidak akan bercakap, hanya diam sahaja bila ada Yahudi di belakang dia. Itulah pokok Rarqah. Dan kita boleh tengok bagaimana dulu mereka orang Yahudi ni, orang Israel ni buat satu kempen menanam tanaman hijau. Tapi yang hairannya mereka menanam pokok Rarqah. Maka di sana ada di antara mereka, rupa-rupa yang mereka ni mengkaji Islam, maka mereka mendapati ada pokok ini yang tidak akan bercakap dan tidak akan membantu Islam, maka mereka menanam. Dan disebabkan itulah Allah murka, Allah marah kepada orang Yahudi kerana mereka mengetahui akan kebenaran Nabi. Mereka tahu Nabi kita Nabi yang benar, mereka tahu apa yang Nabi bawa adalah benda yang betul, tetapi mereka memilih jalan kemungkaran. Dan kita jangan hairan dengan hadis Nabi ni, kerana haiwan tumbuhan memang boleh bercakap. Kita ambil satu kisah bagaimana Nabi, satu hari Nabi berjalan, ada orang memanggil Nabi, ya Rasulullah. Rupa-rupanya Nabi dapati suara itu daripada seekor rusa yang seolah-olah baru sahaja ditangkap oleh tuan dia. Dan Nabi melihat ada susu ni masih lagi mengembang, tanda susu tu belum lagi diberi kepada anak-anak rusa tu. Dan dia minta jaminan daripada Nabi untuk melepaskan dia sekejap, untuk dia pergi beri minuman susu kepada anak-anak di dalam hutan. Maka dengan ihsan Nabi, dengan kasih sayang Nabi, Nabi melepaskan. Rusa pun boleh bercakap dengan Nabi SAW. Dan sebab itulah bila kita bicara pasal hadis Nabi, kayu boleh bercakap, batu boleh bercakap, tak perlu hairan. Tengok juga kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana Nabi Sulaiman memerintah angin, memerintah satu bumi, memerintah satu makhluk, jin pun dalam bawahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih banyak yang stay daripada awal video dan hujung video, dan saya doakan anda dapat apa yang saya kongsikan kepada anda, dapat ilmu yang saya sharekan kepada anda, dan kongsikan kepada orang lain juga, kerana saya percaya sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.